Pada pertengahan Jun 2023, kapal selam Titanic, milik syarikat penerokaan laut Amerika Ocean Gateway, kehilangan hubungan dengan daratan semasa menyelam di Atlantik Utara. Pasukan penyelamat yang berikutnya mengesahkan bahawa Titanic mengalami letupan dalaman yang membawa maut di lautan dalam. Tiada seorang pun yang selamat di kapal tersebut. Dalam perjalanan maut ini, terdapat 5 penumpang di atas Titanic yang kaya raya. Mereka adalah jutawan British, Hamish Harding, usahawan British, Shahzada Daud, dan anaknya, Suleiman, peneroka Perancis, Paul Henry Nargeol, dan penumpang terakhir bukan lain adalah ketua pegawai eksekutif dan pengasas Ocean Gateway sendiri, Stockton Rush. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Maklumat menunjukkan bahawa Rush, dengan slogan lebih selamat daripada menyeberang jalan, meyakinkan beberapa orang kaya untuk membeli tiket seharga $250,000. Dalam kepimpinan CEO syarikat pelancongan ini, beberapa jutawan yang penuh semangat pengembaraan melangkah melalui pintu kabin dan memulakan perjalanan satu arah yang tak mungkin berbalik. Perkembangan lanjut kejadian ini telah dilaporkan dalam berita beberapa minggu kemudian. Pasukan penyelamat mendapati bangkai Titanic setelah beberapa hari mencari, dan siasatan lanjut menunjukkan bahawa Titanic mengalami letupan dalaman semasa penyelaman. 5 orang di atas kapal dikatakan terkorban dengan serta-merta. Sebenarnya, pada tahun 2018, Ocean Gateway telah menghadapi kebimbangan keselamatan dalaman. Pengarah operasi maritim syarikat ini, David Lockridge, pada masa itu telah mengemukakan laporan yang secara terperinci mengutarakan kebimbangannya terhadap keselamatan kapal selam Titanic yang terlibat dalam insiden ini, dan dia enggan memberikan sokongan rasmi terhadapnya. David juga mengemukakan data yang menyatakan bahawa jendela pandangan hujung depan Titanic hanya mendapat sijil untuk menyelam hingga kedalaman 1,300 meter, iaitu sepertiga daripada kedalaman yang diperlukan oleh misi ini, iaitu Titanic. Yang mempunyai kaitan dengan perkara ini adalah ketua pegawai eksekutif Rush sendiri, yang meninggal dunia dalam tragedi ini. Melihat ketua jabatannya mengemukakan keraguan, Ocean Gateway yang dipimpin oleh Rush tidak menangani isu tersebut secara langsung, tetapi memilih untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap David kerana melanggar perjanjian kerahsiaan. Kedua-dua pihak mencapai penyelesaian beberapa bulan kemudian. David, sebagai pemberi amaran, terpaksa meninggalkan syarikat. Kontroversi berkenaan peristiwa ini tidak akan kita sebut lebih lanjut, tetapi fokus kita akan ditujukan kepada satu soalan. Mengapa begitu banyak orang kaya super bersedia mengeluarkan wang besar untuk menyertai perjalanan pengembaraan yang berisiko mengorbankan nyawa mereka? Sebenarnya, jika kita lihat senarai nama mangsa dalam peristiwa ini, kecuali anak lelaki Daud yang berusia 19 tahun, keempat-empat mangsa lain mempunyai 2 persamaan. Mereka sangat kaya dan sangat menyukai pengembaraan hidup mati seperti ini. Salah satunya adalah jutawan British, Harding, yang merupakan salah satu individu yang paling menyukai pengembaraan di dunia. Beliau telah menyertai beberapa misi pengembaraan, termasuk menyelam ke palung laut terdalam yang diketahui di dunia. Pada tahun 2019, beliau juga mencipta rekod melintasi kedua-dua kutub geografi dengan misi penerbangan ekstrim yang merupakan perjalanan paling cepat mengelilingi dunia. Pada tahun 2022, beliau bahkan telah menaiki penerbangan Blue Origin ke angkasa lepas. Nargeol, seorang ahli penerokaan dari Perancis yang berusia 77 tahun, adalah bekas komander tentera laut Perancis. Selepas bersara, beliau terus berkhidmat sebagai penyelam dan ahli penjinak ranjau bawah laut, diiktiraf sebagai seorang pakar dalam perkara lostana kapal dunia. Nargeol pernah menyatakan sikap terbuka mengenai ketidaktakutan beliau terhadap kematian semasa satu wawancara mengenai penyelaman mendalam. Bagi Daud, di bawah identiti sebagai seorang usahawan, beliau menyembunyikan hasrat untuk meneroka habitat semula jadi dan haiwan liar. Beliau telah terlibat dalam banyak perjalanan safari di Afrika dan sukakan pilihan perjalanan yang tinggi risiko. Manakala korban terakhir, Rush, yang merupakan pengasas dan CEO Ocean Gate, telah lama menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap risiko dan dinilai sebagai penemu yang berani oleh majalah. Rush juga pernah menentang undang-undang keselamatan kapal penumpang Amerika dan berpendapat bahawa keselamatan penumpang tidak sepatutnya diletakkan di atas inovasi komersial. Dalam satu wawancara pada tahun 2022, Rush secara terbuka menyatakan bahawa mencari keselamatan semata-mata dalam bidang penerokaan adalah pembaziran masa. Beliau menyatakan bahawa jika seseorang hanya mementingkan keselamatan, maka lebih baik tidak bangun dari tempat tidur, tidak naik kereta, dan tidak melakukan apa-apa. Gabungan individu-individu ini menyebabkan tragedi ini terjadi. Tentu saja, kita tidak boleh menafikan bahawa segala teknologi dan pengetahuan yang dimiliki manusia moden berasal dari berulang kali pengorbanan dan penerokaan oleh leluhur kita. Kita bukanlah untuk menilai semangat penerokaan, tetapi untuk membincangkan hubungan yang semakin rapat antara super kaya dan petualangan hidup mati di sebalik peristiwa ini.
Dalam kehidupan harian kebanyakan orang, istilah orang kaya dan mempertaruhkan nyawa jarang digunakan dalam satu ayat. Banyak orang bahkan berkesimpulan bahawa orang kaya lebih takut mati. Memang, setelah naik ke kelas kekayaan setelah berada di kelas menengah, banyak orang kaya menunjukkan ketakutan terhadap kematian. Mereka berusaha keras menghindari risiko fisik yang mungkin mereka hadapi dan menerapkan batasan serupa pada keturunan mereka. Terutama di kalangan generasi kaya Asia, banyak yang melarang anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan yang berpotensi berbahaya, seperti bersepeda, bepergian sendirian, atau terjun payung dari ketinggian. Namun, kenyataannya adalah bahawa lapisan super kaya di dunia saat ini semakin menunjukkan keinginan yang semakin besar terhadap tindakan petualangan yang dapat berdampak serius. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, semakin banyak nama-nama orang kaya terkenal yang membagikan rekaman gambar mereka mengikuti kegiatan berisiko tinggi di media sosial. Banyak di antara mereka jelas bukan untuk pamer kekayaan. Tindakan ini lebih mencerminkan semangat baru yang ingin mereka bagikan dengan dunia setelah terlibat dalam petualangan. Dan trend ini sejalan dengan pengamatan Elaine Langer, seorang psikolog dari Harvard. Elaine menyatakan bahawa melalui petualangan yang mendekati batas hidup mati, orang super kaya merasa mereka mendapatkan kesadaran yang sangat berharga. Dan inilah yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Elaine percaya bahawa bagi para kaya, sulit bagi mereka untuk mendapatkan momen kesedaran biasa yang dialami oleh orang biasa dalam kehidupan sehari-hari yang terlalu mudah dan setiap kebutuhan dapat terpenuhi dalam hitungan detik. Kehidupan yang tanpa gejolak juga merupakan kehidupan yang biasa. Oleh kerana itu, mereka dengan mudah percaya bahawa hanya melalui tantangan kematian mereka dapat melihat pemandangan yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa dan terus menjadi eksentrik yang berbeza dari orang lain. Skim yang dapat membawa mereka mencapai tonggak hidup berikutnya. Selain mencari kesedaran, terdapat dua alasan yang saling berkaitan yang menjadikan perjalanan berisiko tinggi menjadi pilihan popular dalam senarai menu orang kaya. Pertama, pandangan yang lebih tradisional adalah kecanduan pada endorfin otak, terutamanya kebiasaan dan ketergantungan terhadap enkefalin. Terdapat banyak bahan kimia yang mempengaruhi otak manusia dan memunculkan pelbagai perasaan dan emosi dalam diri kita. Enkefalin, khususnya, berinteraksi dengan reseptor otak dan mengurangkan persepsi kesakitan manusia. Ini terutamanya berperanan dalam menghadapi kesakitan dan tekanan. Kajian menunjukkan bahawa aktiviti seksual dan olahraga bersifat kompetitif menghasilkan tahap tertinggi enkefalin dalam tubuh manusia. Mekanisme ini boleh ditelusuri kembali ke zaman manusia purba. Anda boleh membayangkan ini sebagai mekanisme penanganan krisis. Apabila kita mengharapkan aktiviti fizikal yang intens atau benar-benar ingin berprestasi dalam suatu aktiviti, tubuh kita akan melepaskan enkefalin, mendorong kita untuk mencapai keupayaan yang luar biasa. Ini memberikan ketenangan jiwa dalam keadaan ketakutan dan kegembiraan yang besar. Inilah sebabnya mengapa orang masih sangat berminat untuk naik roller coaster dan merasakan ketenangan yang langka setelah sehari penuh kegembiraan. Bagi individu yang mencapai kejayaan luar biasa dalam kerjaya mereka, mereka telah belajar menggunakan mekanisme penanganan ini dengan mahir sepanjang banyak fase dalam hidup mereka. Ketergantungan terhadap enkefalin membolehkan mereka merasai keindahan hidup. Dalam konteks ini, mari kita bawa masuk alasan kedua, iaitu bagi para super kaya, mereka sudah terbiasa mengalami kesinambungan kejayaan. Oleh itu, mereka dengan mudah keliru percaya bahawa tidak kira dalam keadaan berbahaya sekalipun, mereka akhirnya dapat mengalahkan musuh dan mengawal kehidupan mereka. Kesimpulan yang salah ini berasal dari pembelajaran yang berterusan selama bertahun-tahun. Dengan bakat yang berbeza daripada orang biasa, mereka mencapai kemenangan berkali-kali dalam sistem. Ini menyebabkan mereka, walaupun mengambil kira risiko perniagaan dengan cermat, seringkali mengabaikan risiko diri mereka sendiri. Walaupun ini bermakna mereka mungkin kehilangan nyawa, para kaya ini dengan mudah membuat keputusan yang kelihatan sukar difahami. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan minat dalam kalangan kelompok ini untuk mengalami pengalaman yang ekstrim, sama ada dengan terbang ke angkasa, menyelam ke palung laut yang terdalam, atau mengadakan pesta hidup mati di dalam kawah volkano. Walaupun kejadian yang tidak dijangka mungkin berlaku, masih terdapat banyak orang kaya dari barat yang berusaha untuk menyaksikan pemandangan yang seumur hidup tidak dapat dipersembahkan kepada kebanyakan orang. Mungkin ini adalah salah satu sebab mengapa populasi mereka di negara-negara asing lebih sedikit. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.